Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you YouTube, thank you subscribers, viewers and supporters of this channel. Alhamdulillah, panjang umur saya hari ini. Kita sambung berhubung dengan perkongsian sedikit ilmu dan selebihnya experience berhubung dengan kerja-kerja pembinaan dalam konteks pematuhan alam sekitar ataupun environmental compliance. Baik, dalam video ini kita akan melihat beberapa kaedah yang digunakan bagi mengawal hakisan dan kelodak, ya. Di mana kita akan lihat ada fiber mat, bagaimana fiber mat ni dipasang. InsyaAllah ada video. Dan fiber mat ini ianya related dengan slope grid. Kita buat tapak pada slope bukit ataupun gunung ataupun apa-apa slope dalam construction. Dan kita akan lihat juga retaining wall yang ianya berkaitan dengan water pipes. Kenapa ada retaining wall dan apa jenis water pipes bagi yang dah biasa dengan construction ini semua hujung kukuyu. Tapi for our younger belum ada experience atau masih nak mencari experience students especially, ini saya harap akan dapat memberikan sedikit pencerahan secara visual, kerana dalam era COVID pandemic lockdown ini saya khawatir kita punya students terpaksa melihat video kerana tidak dapat dibawa oleh pensyarah masing-masing ke tapak-tapak pembinaan untuk melihat secara live, atau mungkin mereka terpaksa menunggu peluang-peluang internship di tapak-tapak pembinaan mungkin lama lagi daripada sekarang untuk mereka boleh merasai real life experience dalam sektor construction. Baik, sebelum kita move on, saya mohon sahabat-sahabat, saudara-saudara Islam saya yang sekarang ni mungkin dah berada dalam masjid untuk solat Jumaat, especially khutbah Jumaat, atau berada dalam masjid untuk kuliah-kuliah tashkirah daripada para alim ulama, sila off video ini. Dengarlah yang itu kerana ilmu itu melebihi daripada kluster kayangan. Okay? Baik, let us move on. Kita tengok the next slide yang saya ada. Baik, most of you mungkin dah biasa lihat dinding-dinding di tepi hill cuts ataupun slopes, especially kalau you biasa lalu jalan duta di KL tu atau berada di mana-mana beberapa bahagian plus highway utara selatan, memang akan melihat dekat mana yang popular, terowong Menora, ya, di menghadap ke Ipoh kalau dari Johor Bahru ni lah. So you akan lihat banyak hill cut di mana gunung-gunung, bukit-bukit dipotong untuk memberi laluan kepada pembinaan lebuh raya. Inevitable, tidak dapat dielakkan kerana lebuh raya untuknya memendekkan jarak antara beberapa tempat, maka ia perlu dibina seberapa lurus yang boleh untuk melalui tempat itu. Baik, ini adalah retaining wall. Kerana apa? Kalau you tengok belakang ni, ia adalah satu jenis soil di mana belakang ini, retaining wall ini menahan tanah. Kenapa nak tahan? Tanah tu boleh runtuh ke? Mungkin pada cuaca yang kering, tanah itu mungkin tidak akan runtuh. Dan masalahnya timbul apabila hari hujan di belakang bukit ini. Kerana di belakang bukit ini tanah. Apabila hujan lebat dan air hujan itu specific gravity dia satu, terkenal ya, specific gravity air, maka air akan bertakung dan meresap dalam tanah di belakang retaining wall. Apa berlaku? Biarlah jadi kolam. Dia tak berhenti dekat situ. Kandungan air di belakang dinding ini, ya, di belakang slope ini, kalau tak ada dinding lebih bahaya. Belakang slope ini, kandungan air itu akan menyebabkan terbentuknya satu jenis tenaga, atau dalam civil engineering, kalau tak silap saya masa belajar daripada civil engineers, dia panggil lateral force. Tenaga force, ya, yang daripada tanah ini disebabkan kandungan air, ada force yang menolak tanah itu.
supaya terkeluar daripada struktur tanah bukit itu dan mulalah berlaku penurunan tanah yang lazimnya kita kenali sebagai landslide ataupun tanah runtuh. Bahasa Melayu, minta maaf lah ya, bahasa orang putih saja. Lateral force ini ataupun tenaga tolakan daripada tanah ini disebabkan kandungan air di dalamnya. Tenaga dia menolak tu bertambah apabila air bertambah, dan disebabkan itu untuk memelihara cerunan-cerunan macam ini, civil engineers biasanya akan memasang retaining wall. Inilah yang disebut sebagai retaining wall, ya, ataupun dinding penampan. Boleh bahasa Melayu macam tu. Kalau salah betulkan ya dalam komen. Namun apabila dipasang retaining wall pula, lateral force dari tanah yang penuh dengan air itu kadang-kadang disebabkan mungkin grading semasa construction tu, grading tak berapa nak cantik, atau disebabkan tidak dapat buat grading yang betul, mungkin disebabkan tanah-tanah belakang tu kepunyaan kerajaan lain ke, kepunyaan orang lain ke. Ini jadi masalah dalam construction. In reality, kita boleh construct ikut ideal construction atau civil engineering punya teori, tetapi dekat in practice kadang-kadang nak buat retaining wall pun ada dispute antara owner of the highway dengan owner of the land dekat belakang tu. Ada masalah yang macam ni. Jadi apabila kandungan air banyak, force daripada air kepada tanah ini yang menyebabkan ia menolak dinding ini, maka disebabkan itu pada dinding ini terpaksa dibuatkan lubang. Dalam civil engineering yang saya belajar daripada civil engineers dulu, mereka menggunakan perkataan weep holes, ataupun weep tu titisan air mata daripada lubang tanah, dia panggil weep. Weep kan menangis, air mata meleleh. So apabila dengan adanya weep hole ini, air daripada soil atau tanah yang tepu dengan air di belakang dinding ni akan mempunyai satu rongga di mana air itu keluar daripada bukit ini, daripada slope ini, melalui lubang-lubang tersebut yang dipanggil weep holes. Namun apabila tak buat ini, yang masalahnya apabila overturning moment daripada soil ini melebihi resisting moment pada dinding itu akan berlaku apa yang dipanggil mungkin retaining wall ni boleh pecah, boleh rekah. Sebab itu kena ada weep holes, dan ada juga yang memasang macam ini, dipasangnya water pipes. Tak silap saya ada beberapa water pipes dekat sini yang telah dipasang, dan ini gambar ni lama dah, ni masa saya bersama-sama dengan a few major construction company dekat Malaysia ni, sambil buat audit, sambil memberikan consultation, sambil memberikan training. Especially saya sendiri belajar. Maklumlah, saya menganggap saya ni masih lagi student of knowledge sampai bila-bila. So insyaAllah dengan adanya kefahaman ini, kita boleh sama-sama faham pentingnya water pipes. Dan popular di Malaysia ini adalah weep holes. Kalau you lalui Plus Highway dari arah selatan ke utara, daripada Rawang onwards tu mungkin banyak akan jumpa weep holes. Begitu juga kalau melalui Karak Highway kawasan Bukit Bukau itu, steep cuts itu banyak akan kelihatan apa yang dipanggil retaining walls dan juga weep holes. Ini popular dalam construction di tempat kita. Dan ini something else, di mana kalau slope itu tapi saya tak nak sebut bergantung pada slope punya gradient tau, sebab saya pernah melihat kejayaan besar penggunaan fiber mats ini dan penggunaan slope grid. Ini fiber mats ya, yang kita dah cover dalam earlier videos, tapi saya nak tunjuk something special lah. Ini saya ada jumpa di television dokumentari bagaimana fiber mat ini dibuat daripada sabut buah kelapa, dan saya sangat-sangat berharap ianya dapat dilaksanakan di Malaysia ni, especially ramai orang-orang kampung kita ni
ataupun orang-orang kita yang dah balik kampung sewaktu MCO ini ataupun PKP ini, yang dah hilang mata pencarian, mungkin di kampung masing-masing boleh bergerak menjana pendapatan yang baik daripada sabut-sabut kelapa, daripada kulit kelapa, untuk mendapatkan sabut-sabut kelapa, di mana sabut-sabut kelapa ni kita boleh proses. Saya tunjukkan video insyaAllah lepas ni, proses untuk menjadikan satu bahan gentian yang boleh digunakan sebagai fiber mat seperti di sini, dan boleh dijual, ada harga, ya. Dan juga ini fiber mat ni kalau betul kita buat, kita boleh menggantikan slope grid. Dan slope grid yang ini biasanya Mak Saleh guna plastik. Saya tak berapa berkenan pakai plastik ni. Saya akan tunjukkan satu video bagaimana slope grid ni diperbuat daripada tali temali yang berasal daripada sabut kelapa. Telah berlaku, especially rakan-rakan kita di Indonesia sangat berjaya, dan di India, Sri Lanka tak silap saya juga ada. So biasanya kita akan menggunakan geotextile supaya tanah tu tidak naik ke permukaan struktur jalan raya yang kita buat. Boleh, itu betul lah dari segi engineering, ya, tak salah, sebab kita tak nak tanah itu bercampur, ya, dengan you punya aggregates untuk buat beberapa layer permukaan jalan, kan, itu dalam construction. Tapi untuk slope, saya ingin tunjukkan video ini nanti. Dan saya sangat-sangat berharap kalau ada di antara you yang dah balik kampung, dah hilang pekerjaan, wallahualam, saya doakan kesejahteraan kepada you all. Tetapi sekiranya berada di kampung, especially Perak, Terengganu atau Johor ni, mungkin sebelah Pontian atau di sebelah Mersing, ya, Selangor juga, yang terdapat banyak pokok-pokok kelapa yang terbiar itu, saya banyak melihat kelapa-kelapa jatuh atas tanah dan terbiar. Jangan biarkan. Sabut dia itu kita ambil. Sabut dia itu berguna untuk kita proses membuat fiber mat yang macam ni. Kita mula kecil-kecilan, ada harga. Setidak-tidaknya kalau pernah dengar perkataan mulching, kita boleh jual di kawasan kejiranan kita, kerana sabut-sabut ini adalah satu bahan mulching yang baik. Untuk apa? Soil conditioner. Nak tanam sayur sawi pun kena pakai bahan mulching, barulah sayur itu cantik. Dan ia boleh retain nutrients dengan baik, dan boleh retain air dengan baik, dan boleh bila ada mulching punya bahan ataupun sabut-sabut kelapa ni di atas permukaan tanah, akar-akar pokok, akar-akar sayuran di bawah lapisan mulching itu lambat ketandusan air. Kalau biasa kita siram 3 kali sehari pada pokok-pokok, dengan ada bahan-bahan ini mungkin kurang. So ini di samping menggunakannya sebagai fiber mat dalam construction, ada perkara-perkara lain yang kita boleh manfaatkan. So saya harap Malaysians ada yang dapat memanfaatkan perkara ini. Selain daripada saya tidak mampu, tapi mereka yang muda bertenaga boleh mencari. Siapa tahu Malaysia ada kilang buat santan dari kelapa, yang sampai kilang itu mungkin kelapa yang telah dikopek. So susu dari situ, kelapa itu dikopek di mana? Tempat yang mengopek kelapa itu tentu ada fiber, tentu ada kulit kelapa yang ada fiber. Cari tempat itu. Itu tips yang saya beri.
tips yang saya beri, dan hopefully ada di antara you all berjaya dalam hal ini. Saya doakan, saya tumpang gembira seperti mana yang sekarang ni dah banyak buat fiber mat, ya. Baik, ini untuk mengawal slope yang landai boleh, ya. Daripada pengalaman saya, kalau lereng-lereng bukit yang landai, kita boleh mengharapkan akar-akar pokok, ya. Tetapi apabila steep, daripada pengalaman saya, dan hujan lebat, pokok yang dekat slope itu pun turun. Ini berlaku pada tahun 2005-2006. Saya melihat sendiri. Malang ini saya tak ambil gambar. Saya menyusul beberapa kampung yang selepas banjir, post flood punya so-called assessment yang saya buat lah, pasal saya nak lihat sendiri perkara ni. Pokok turun, pokok condong di lereng bukit disebabkan hujan lebat selama 2-3 minggu. Sekali hujan mungkin 3-4 hari yang lebat sehingga banjir kota tinggi dahulu. Ingat tahun 2005-2006 tak silap saya. Waktu itu pokok yang ditanam di tepi cerun turun disebabkan lateral force, air tak dapat akar itu. Tapi kalau tempat itu landai dan kita perlukan reinforcement secara semula jadi, yes, pokok-pokok boleh. Yang gambar rajah yang ni ini open secret lah. You tengok dan fikir sendiri, saya tak nak sebut. Fikir sendirilah. Yang soalan saya ni satu je. Yang root ni siapa? Cuba fikirkan, ya. So, no comment on that one. I nak you lihat dan fikir sendiri. Baik, inilah kegunaan akar. And akar ni dia seolah-olah bergerak sebagai, kalau you tahu, grouting agent, kan? Pada rekahan-rekahan akar ini masuk, akar ni akan menyusul pada ruang-ruang tanah yang ada udara, yang ada rongga sedikit, ada air. Akar akan mencari tempat itu. Ini natural. You tanya botanist, saya bukan botanist. Pak Cik ni once upon a time microbiologist, tapi dalam environmental sciences ni, environmental management, saya terpaksa belajar oceanography, saya terpaksa belajar mechanical engineering, civil engineering, biochemistry memang sebahagian lah. So dulu microbiologist, in fact I studied virology 2 semester, tapi bila ada COVID virus ni, coronavirus ni, saya punya ilmu virology yang lama tu dah tak boleh pakai. Dia punya mutant strain sekarang ni, it's not natural. Okay, yang saya boleh sebut lah. So lebih tu you tanya virologist yang ada dekat Institute Medical Research Malaysia, mereka lebih faham. Okay, so I'm out of the microbiology punya hal. Saya lebih kepada environmental management. Saya belajar oceanography, saya belajar coastal zone management dan di Canada, Germany dan sebagainya. So this is what saya boleh share untuk you. Baik, this is the root, juga digunakan untuk menahan ataupun menstabilkan slope, ya. Okay, so I hope saya harap this is yang saya termampu untuk video ni. Saya nak buat ringkas supaya you dapat capture, dan daripada video ini you pergi buat research lain. Ini memberikan idea sedikit pada you. I thank you YouTube subscribers and viewers of this channel, dan terima kasih pada yang melihat. Saya doakan semua keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kejayaan kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan saya sudahi, until we meet in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.